Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam we love UPM. Nama diberi Ridwana Arifah Rafiq binti Muhammad Syafi'i, S33101 daripada Diploma Perikanan semester pertama UPM KB. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang adat perkahwinan, organisasi kepimpinan, simbol-simbol budaya, adat kematian dan makanan tradisional. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan dan sejarah kaum Melayu Riau di Malaysia. Pada asalnya, Melayu Riau ini berasal daripada perkataan Rio, daripada negara Portugis yang bermaksud sungai. Selain daripada itu, ia juga daripada perkataan riyahi yang bermaksud air ataupun air laut daripada tokoh Simbad Al-Bahar. Dan yang terakhir, perkataan Riau juga berasal daripada perkataan Rio ataupun Rioh daripada masyarakat setempat yang bermaksud ramai atau hiruk pikuk seperti orang yang sedang bekerja. Setelah itu, Melayu Riau dibahagikan kepada dua setelah termaterainya perjanjian antara Belanda dengan Inggeris pada tahun 1824. Jadi, dua bahagian Melayu Riau ini dibahagikan di bawah dua perintah, iaitu di bawah perintah Inggeris dan di bawah perintah Belanda. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang adat perkahwinan kaum Melayu Riau. Kaum Melayu Riau terdapat 7 adat perkahwinan. Yang pertama, merisik. Merisik berasal daripada perkataan risik yang bermaksud untuk menyelidik. Tujuan menyelidik ini untuk melihat bakal isteri ataupun suami. Yang kedua, merasi. Merasi adalah meramal sama ada bakal suami kita ataupun isteri serasi dengan kita ataupun tidak. Yang ketiga, meminang. Meminang ini, kedua pihak akan memilih bersama-sama waktu dan tarikh yang sesuai untuk masuk meminang. Kebiasaannya mereka akan memberi dan membalas pantun. Dan yang keempat adalah menghantar tanda. Maksud menghantar tanda di sini adalah dilakukan dalam 4 ataupun ke-5 hari selepas meminang dilakukan. Akan ada satu ketua yang mewakili untuk menghantar tanda. Menghantar tanda di sini adalah kita memberi isi serahan juga, iaitu tapak sirih, bunga rampai dan sebagainya. Seterusnya, yang kelima adalah adat pernikahan menghantar belanja. Di sini, pihak lelaki akan menghantar hantaran iaitu keperluan seperti wang, barang kemas, buah-buahan, pakaian dan barang-barang yang bakal isteri mereka suka. Contohnya seperti Al-Quran ataupun kasut. Yang keenam adalah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ini dilakukan oleh bakal pengantin di pelamin bersama-sama dengan suami. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah malam berinai. Malam berinai ini dilakukan malam sebelum hari kejadian perkahwinan mereka. Kebiasaannya dilakukan oleh kaum perempuan dan mereka akan berinai bersama-sama. Selepas adat perkahwinan, kita akan melihat pula tentang adat kematian kaum Melayu Riau. Jadi, apabila berlakunya kematian, kaum Melayu Riau akan membacakan surah Yasin buat si arwah, iaitu si mati bersama-sama dengan kaum keluarga dan masyarakat. Ketika ini, jiran-jiran tetangga juga turut datang untuk membacakan Yasin buat si mati. Dan yang kedua, masyarakat akan memberikan pelbagai bentuk bantuan kepada ahli keluarga yang kehilangan keluarga mereka seperti wang, gotong royong, membuat kenduri tahlil, makan-makan buat keluarga serta jiran tetangga. Secara tidak langsung, hal ini juga akan merapatkan hubungan antara mereka. Setelah itu, saya akan menerangkan akan simbol budaya kaum Melayu Riau. Jadi, simbol budaya di sini ada dua. Yang pertama, penggunaan busana dan yang kedua adalah laskar. Penggunaan busana ini adalah seperti selambayang, baju kurung dan seragam laskar. Kebiasaannya mereka akan pakai ketika ingin ke istana, contohnya seperti dayang-dayang. Dan yang kedua adalah laskar. Laskar ini adalah tindakan langsung di lapangan oleh kelompok yang mengatasnamakan Melayu. Kemudian saya akan menerangkan tentang politik kaum Melayu Riau. Jadi kaum Melayu Riau mengamalkan sistem demokrasi, iaitu terdapat rakyat dan terdapat raja, di mana ada raja yang memerintah di sesuatu tempat dan ada rakyat yang mengiktiraf kedudukan raja. Jadi selagi mana rakyat itu mengiktiraf kedudukan raja, sejauh mana pun kebesarannya, maka besarlah kawasan yang raja tersebut memerintah.
Kemudian saya akan menerangkan tentang makanan tradisional kaum Melayu Riau. Jadi kaum Melayu Riau gemar akan lemang, ketupat, dodol, wajik, belacan, nasi lemak, roti canai, sate, bahulu dan ubi kayu. Jadi ubi kayu ini adalah apa yang paling disebut-sebutin orang, di mana mereka hanya memakan ubi kayu bersama gula dan garam. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional. Dan akhir sekali saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional kaum Melayu Riau. Jadi di sini kita dapat melihat banyak aksesoris pada lelaki dan wanita. Jadi saya akan menerangkan satu persatu, di mana lelaki akan mengenakan busana bersama tanjak, pacal, sampin, keris, semacam dan pending. Di sini kita dapat melihat kebanyakan lelaki akan memakai tanjak seperti mana mereka memakainya sehingga kini ketika raya. Malah sultan-sultan juga memakai tanjak. Kemudian sampin, keris yang digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri. Kemudian semacam dan pending yang digunakan sebagai tali pinggang. Kemudian untuk kaum wanita juga terdapat banyak aksesoris yang dikenakan, iaitu kebaya ataupun kurung dan daripada pelbagai jenis, tengkolok wanita, limar, pending, gandik, cucuk sanggul ataupun lintang. Di sini kita dapat melihat ada kebaya dan kurung. Kurung ini kita dapat melihat daripada banyak jenis, iaitu kurung Pahang, kurung Kedah. Jadi ia mengikut negeri masing-masing. Kemudian kita juga ada tengkolok wanita, tengkolok di bawah kategori segulung yang dipanggil embuai. Embuai digunakan oleh pekerja-pekerja ataupun dayang istana. Apa yang kita perlukan adalah sehelai kain. Saya gunakan kain batik yang tidak dijahit. Kita letakkan di atas kepala, satu panjang, satu pendek. Di bahagian kanan yang pendek, di bahagian kiri yang panjang. Kita silangkan begini kita silangkan. Kemudian yang panjang ni kita akan bawakan ke belakang. Pusing. Kita bawakan ke belakang dan kemudian yang panjang ke hadapan semula. Di depan nampak bersilang di sini. Kemudian begini, ambil yang sini, silangkan di bahagian hadapan. Silang. Ciri yang wajib ada, mestilah bersilang di bahagian hadapan. Kita kena betulkan kat sini, mesti bersilang di bahagian hadapan. Silang. Kemudian tarikkan di belakang. Tarikkan begitu saja. Bahagian yang tepi kita akan bawa ke hadapan. Ciri embuai bersilang, kemudian bersimpul di bahagian kanan dan mempunyai kain yang melepasi bahagian belakang sehingga ke paras punggung. Wajib menutupi bahagian belakang punggung. Sekian itu sahaja daripada saya, Ridwan Arif Rafiq binti Muhammad Syafi'i S33101, Diploma Perikanan Semester Pertama UPMKB, yang telah menerangkan tentang kaum Melayu Riau di Malaysia. Sekian, terima kasih.